الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Pakcik kan? Pakcik? Oh. Pakcik tinggalkan pakcik. Makcik laju sikit. Pakcik laju sikit? Makcik laju biasa memang. Memang makcik-makcik memang laju. Pakcik slow je Maaf lama sikit. Ladies first apa? Allah. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita masih lagi diberikan nikmat hidup oleh Allah. Dipertemukan kita pada pagi ini di dalam taman syurga, dalam majlis ilmu. Dikekalkan lagi kita di dalam nikmat iman, nikmat Islam, serta diberi taufik untuk menggunakan nikmat kesihatan, keafiatan dan kesempatan ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu, menunaikan kefarduan kita, menunaikan kewajipan kita yang diperintahkan oleh Allah. Alhamdulillah, apabila hamba Allah diberi taufik oleh Allah untuk melakukan amal, untuk melakukan kebaikan, untuk menunaikan kewajiban, itu adalah suatu anugerah, nikmat yang sangat-sangat besar, sangat-sangat mulia, yang tak boleh nak diukur dengan nikmat dunia yang Allah bagi. Jadi alhamdulillah, diharapkan para muhibbin sekalian yang mengikuti majlis ilmu, yang bertalaqi di sini, kawan-kawan yang seperti mana biasa yang mengikut kelas pengajian secara online, alhamdulillah mereka juga turut beristiqamah dalam mengaji, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertama-tama sekali, betulkan qasad kita, betulkan niat kita di dalam menghadiri majlis ilmu. Lag juga. Lag ke? Okey.
kitab lah. Bila kita mengaji ada kitab ni senang nak murajaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Muka surat 105. Betul? Bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Situ. Muka surat 105. Baik, kenapa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kikir ataupun bahasa kita bakhil? Sifat kikir ataupun sifat bakhil ini adalah merupakan sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah. Kalau ada sifat ni dalam hati kita, walaupun kita rajin mengaji, rajin sembahyang, banyak buat ibadat, kalau ada sifat ni dalam hati kita, kita dibenci oleh Allah. Sebab tu dipanggil sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni banyak, bukan satu, bukan dua, terlalu banyak sifat mazmumah. Dengan sebab itu wajib bagi kita mukallaf mengenal laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, sempurna ataupun cacat, tak peduli. Selagi dia mukallaf, selagi dia orang yang diberatkan hukum hakam Allah. Siapa di mukallaf ni? Orang yang berakal, kemudian apa lagi? Baligh, kemudian sampai seruan agama Islam pada diri dia, dan dia boleh mendengar atau melihat. Mana-mana hamba Allah, tak peduli siapa pun dia, apa pun bangsa dia, apabila ada 4 perkara tadi, dia mukallaf, orang yang diberatkan hukum Allah. Mana dia pergi, mana tempat dia pergi, mana waktu dia duduk, seorang ataupun ramai, tak peduli. Dia bersangkut paut dengan hukum hakam Allah, tak boleh lari. Tak boleh lari ke mana pun. Dia duduk dalam hutan seorang dia contohnya, tetap dia berhubung dengan hukum hakam Allah. Dia naik ke langit ke contohnya, tetap dia bersangkut paut dengan hukum Allah. Itu dia. Jangan kita tak tahu. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi apabila kita mukallaf, maka kita dituntut oleh Allah supaya membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, sifat yang diharamkan oleh Allah. Perbuatan haram ni ada kala zahir, ada kala batin. Jangan kita leka dengan menjaga anggota zahir daripada perbuatan haram, tetapi kita terlupa menjaga hati kita daripada sifat yang haram. Dia kena dua-dua, kena selari dua-dua. Zahir kita suci daripada perbuatan haram, hati kita juga suci daripada sifat yang haram. Sebab itulah kita dituntut belajar, mengaji, ambil tahu. Kerana dalam bab menguruskan hati ini daripada sifat yang tercela ini, hukumnya wajib. Wajib setiap orang membersihkan hati dia daripada sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah. Sifat ni kalau ada dalam diri kita, kita dibenci oleh Allah, walaupun satu. Sifat yang dibenci ni banyak. Cukup dengan satu, kita dibenci oleh Allah. Jadi mana-mana hamba yang ingin diredai, yang ingin dikasihi oleh Allah, yang ingin mendapat kemenangan dunia dan akhirat, yang ingin mendapat keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat,
hendaklah dia bersungguh-sungguh memerhatikan hatinya daripada penyakit-penyakit ni. Jadi kita kena cari, sementara kita hidup ni, kena cari penyakit-penyakit ni sampai jumpa. Kerana wajib kita membuangnya. Wajib buang, bukan sunat buang. Wajib. Apa arti wajib? Tinggal apa? Buat dapat pahala. Tinggal ya dah tu makna kena buat. Kalau tak buat berdosa. Mesti mau tak mau kena buang benda ni. Sebab membuangnya hukumnya wajib kena buang. Sama macam semayang tu, kalau tak semayang berdosa. Kenapa kita semayang? Tak nak nanti kalau tak semayang dosa. Tahu kita takut dosa. Kenapa kita tak takut dosa, menyimpan sifat-sifat ni dalam hati kita? Apa bezanya dosa meninggalkan semayang dengan dosa mengumpat, dengan dosa berdengki? Apa bezanya? Kedua-dua ni dosa, kena buang dua-dua. Tapi kita ni sibuk memikirkan atau menjaga anggota yang zahir daripada benda haram. Tak nak berjudi, tak nak berzina, tak nak dedah aurat, tak nak tinggal solat. Tapi sifat mazmumah ni kita biarkan. Kita buat tak peduli, kita buat tak tahu, kita buat tak bersalah. Inilah masalah kalau kita tak nak ambil tahu tentang ibadah. Kita menyangkakan okey dah macam tu. Kita rasa, kita mengatakan betul dah beribadat macam tu. Kita fikir ibadat yang macam tu akan menyelamatkan kita. Tak selamat kalau macam tu. Tak selamat. Untuk dekat dengan Allah, kita mestilah mentaati Allah Ta'ala zahir dan batin. Dua-dua kena seiring, baru boleh dekat kepada Allah. Kalau setakat zahir sahaja kita jaga syariat, batinnya kita tak nak ikut syariat, tak dekat dengan Allah, tak jauh dengan Allah. Semayang, puasa, haji, umrah, tutup aurat, baca Quran, qiyamul lail, mengajar, tapi hati dengki, hati hasad, sangka jahat, kita jauh dengan Allah. Jangan perasan kita dekat dengan Allah selagi ada benda-benda ni dalam hati kita. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan dia. Orang yang membersihkan hati, dia akan berjaya dunia akhir. Sebab itu kita wajib kena tahu apakah sifat-sifat yang haram dalam hati. Wajib kita kenal. Wajib kita kenal supaya kita boleh cari dalam hati kita ada tak sifat ni. Bila jumpa, wajib buang. Kalau kita tak kenal, macam mana kita nak cari? Boleh tak kita nak cari, nak jumpa orang yang kita tak kenal? Boleh? Tak boleh. Bila kita tak kenal, kita takkan jumpa cari. Bila tak jumpa cari, macam mana nak buang? Faham tak? Sebab tu wajib kita ngaji ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf ni, kita sedang ngaji kitab tasawuf, ilmu tasawuf ni, supaya kita boleh mengenal sifat-sifat yang dibenci oleh Allah tadi, supaya kita kenal dan kita boleh cari dalam diri kita, supaya kita boleh buang cepat-cepat sebelum mati. Banyak dah. Ini dah sampai muka surat 105 dah ni. Sebelum ni dah jumpa macam-macam penyakit dah. Dah jumpa cari ke belum? Nampak tak? Kalau dah jumpa cari, dah buang ke belum? Perasan dah tu mana belum tu? Kalau berasa dah tu mana belum? Antara kemaksiatan diri kita adalah merasakan tidak berdosa. Itu dosa. Berasa tak ada dosa hari ni, itulah dosa kita. Faham tak? Jadi jangan pernah merasa aku tak berdosa. Daripada
pagi tadi mikir, rasa macam tak ada buat dosa hari ni. Itulah dosa ni. Penyakit ujub, pergasan. Tu sebab kita tak kenal lah. Sebab kita tak kenal lah kita kata okey. Sebab kita tak kenal tu kita kata okey, betulnya tak ada salah. Padahal itu penyakit tu. Rasa tak ada dosa tu penyakit. Nampak tak? Tak mengaji tak tahu. Tak mengaji tak tahu. Baik, jadi pagi ni nak cerita tentang apa ni? Kikir. Kikir ni bukan makna kikir mata gaji tu, bukan. Kedekut, tangkai jering, tak hidung masin. Ni. Ni nak sembang pasal kikir. Kikir ni penyakit hati. Kikir, bakhil ni penyakit hati. Dia tak boleh tengok dengan zahir. Kita boleh tengok orang tu, kita kata dia kedekut. Tak boleh. Kikir ni penyakit hati. Sama lah macam penyakit takabur, sombong ni penyakit hati. Dia tak boleh tengok dengan mata kita. Sebab kita tak kenal, kita tengok orang tu pakai kereta mewah, kita kata sombong. Tengok orang tu pakai mahal-mahal, kita kata sombong. Faham tak? Sebab kita tak kenal. Orang kata takabur ni penyakit hati. Yang kita tengok dengan mata kepala, tengok orang pakai kereta mewah, kita kata sombong, dah kenapa? Nampak tak? Itulah kita semua ngaji tak nak. Sombong bukan main lagi. Rasa tak berhajat dengan belajar. Belajar. Nak ajak belajar. Ini aku baru masuk Islam, nak ajak aku mengaji. Bukan main sombong lagi kita. Padahal banyak benda yang kita tak tahu. Sebab tu sikap bodoh sombong ni mencelakakan kita. Biar kita jadi orang tak pandai tapi nak belajar. Daripada tak pandai berasa pandai. Ini binasa kita. Sebab tu kena buang penyakit bodoh sombong. Berasa aku tak pandai dalam bab ibadat ni, dalam bab ilmu aku tak reti, aku nak kena belajar, aku nak kena mengaji, aku nak kena ambil tahu. Sebab dalam bab ilmu amal ni bukan bidang aku. Aku bukan ahli ilmu, bukan ahli ibadat, bukan ahli akhirat. Aku ni ahli dunia. Aku ahli dunia. Kalau cerita tentang dunia selok belok, yang menguntungkan, yang merugikan, memang aku pandai, memang aku mahir. Tapi kalau dalam bab ilmu amal, aku bukan orang dia. Jadi aku kena kena buang sifat. Selagi ada sifat takabur dalam diri kita, berasa pandai, ataupun ujub, berasa pandai, berasa geti, berasa faham, padahalnya tak pandai, tak geti, tak faham, ini akan membinasakan kita. Kena buang. Imam Ghazali kata, selagi ada sifat takabur dalam hati kita, Allah akan tegah kita daripada kebenaran. Kita takkan dapat benda sebenar selagi ada takabur dalam hati kita. Waktu kita kena takut sifat. Jadi kena kenal. Bila tak kenal nanti tak jumpa cari. Bila tak jumpa cari, kita kata tak ada. Tak jumpa cari, kita kata tak ada. Padahal benda tu ada, kita tak jumpa cari. Pergi Tanjung Minyak, kita tanya orang. Nak tanya dolah, dia dolah. Nak cari dolah. Dolah ni saya nak cari dia. Tanya orang kat kedai-kedai tu, dolah. Kenal dolah tak? Orang tu tanya, dolah mana? Alah, dolah lah. Orang dia macam mana? Gemuk ke kurus? Tak pastilah. Lepas tu gambar ada? Tak ada. Umur berapa? Mana aku tahu. Lepas tu alamat rumah, alamat pun ingat-ingat lupa, tak pastilah. Orangnya putih ke gelap ke macam mana orang pun tak tahu juga. Ada tak dia kat sini? Jumpa tak agak-agak? Lepas tu dia kata, telefon kawan dia, lu bro, dolar aku dah cari, tak ada. Dia kata tak. Rupa yang dia bercakap tadi itulah dolar. Faham tak? Yang dia tanya tadi itulah
Itulah dolah yang dia cari sebenarnya. Tapi oleh kerana dia tak tahu, tak kenal sifatnya, dia kata tak. Macam itulah kita. Sebab tu kita kata kita tak ada penyakit hasad, tak ada penyakit dengki, tak ada penyakit ujub, tak ada penyakit cinta dunia, tak ada penyakit riak. Sebab kita tak kenal. Padahal ada dalam hati kita. Ada dalam hati kita. Cuma kita tak kenal, kita kata tak ada. Macam tadi tu buat contoh tadi. Depan mata tu. Depan mata. Tapi oleh kerana tak kenal sifat, kita kata tak ada. Padahal depan mata kita. Ini masalah hati kita tu. Sebab kita kata aku baik, aku gini. Sebab kita tak kenal penyakit tu. Jadi dalam ilmu tasawuf ni nak memperkenalkan kita jenis-jenis penyakit hati tadi, supaya kita boleh cari sendiri dalam diri kita masing-masing. Baik, ketahui olehmu, wahai orang yang mengaji, yang belajar, yang mendengar, ketahui olehmu bahawasanya kikir itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Maksud sebesar-besar perkara yang membinasakan kita. Tapi kebinasaan yang dibawa oleh penyakit kikir ni tak boleh dilihat dengan mata. Dalam bila kita belajar, bila kita mengaji, sebut pasal kebinasaan, kecelakaan, ini semua yang dibangsakan kepada akhirat. Kebinasaan, kecelakaan, kerugian yang bangsa akhirat ni tak boleh tengok dengan mata kepala. Dia kena tengok dengan mata hati. Adapun kecelakaan, kerugian, kerosakan, kebinasaan, kesakitan yang bangsa dunia, itu boleh tengok dengan biji mata kita ni. Biji mata kita yang besar, mata petai masing-masing. Ni boleh tengok. Orang tu sakit, orang tu hilang duit, rumah dia musnah, sakit ini, patah ini, cing manis, darah tinggi, gout, apa benda lagi. Duit hilang, kena skema. Ni mata ni tengok. Faham? Tak bahagia hidup dunia, porak-peranda, ni mata ni. Jadi Allah jadikan mata ni untuk melihat kebaikan dunia pun tengok sini, kebanggaan dunia, kemuliaan dunia, tengok sini. Kehebatan dunia guna mata ni. Kecelakaan dunia pun tengok guna mata ni. Ada pun nak tengok kebahagiaan akhirat, kemenangan akhirat, kesenangan akhirat, kecelakaan akhirat, kebinasaan akhirat, guna mata sini. Mata hati. Tapi masalahnya sekarang mata hati kita ni dah ditutup oleh dunia. Cinta takut mati, atau cinta dunia. Takut mati, takut miskin, takut orang tak pandang, takut orang tak hormat kita, takut orang tak kenal kita, takut orang tak balas budi baik kita. Ini semua penyakit dunia dalam hati kita. Tidak inginkan akhirat, tidak merasa rugi akhirat. Ni penyakit hati kita ni, sebab dah ditutup dengan dunia. Tebal dindingnya tebal. Itu tak kira dengan dosa lagi tu. Dosa pula, penyakit dengki, penyakit hasad, penyakit sangka jahat, dengki, dendam, riak, takabur, sum'ah. Tutup lagi. Dah macam mana mata hati kita nak memandang kepada akhirat? Sebab tu bila ulama-ulama tu duk ingat kita tentang dosa, tentang rugi akhirat, kita buat selamba ni. Selamba je kita. Tak ada apa pun. Okey. Beres. Tak ada rugi pun. Aku bahagia je nak bini aku. Mana nak pergi boleh pergi, mana nak makan boleh makan, mana nak pakai boleh pakai. Okey je, bahagia je hidup kita orang. Tak ada masalah pun. Nampak tak? Aku tak mengaji, aku tak sembahyang pun okey je, bahagia je. Tak ada bergaduh anak bini pun. Yang kau kata kebinasaan, kecelakaan, kerugian apa benda, mana ada rugi? Aku niaga makin maju je. Bisnes aku makin meletup lagi. Kebabung. Yang kau katakan rugi, kecelakaan, binasa, mana tak ada pun. Ni. Mata kita dah ditutup dengan penyakit-penyakit tadi. Antaranya cinta dunia. Sebab tu kena buang tadi, supaya mata hati kita tu boleh melihat akhirat. Bila mata hati boleh melihat akhirat,
baru dia akan nampak apa yang menguntungkan dia dan apa yang merugikan, apa yang menyelamatkan dia, apa yang membinasakan dia di hari kiamat besok. Sebab tu selagi kita tak cuci benda dalam ni, kau ceritalah masalah apa, dia buat tak peduli. Jadi tugasan kita ni antaranya nak bersihkan hati ni dengan cara apa? Antaranya bertaubat kepada Allah, bertaubat dan menuntut ilmu. Bertaubat dan menuntut ilmu. InsyaAllah Allah akan buka hijab-hijab tu, dinding-dinding yang menutup mata hati kita tu akan diangkat oleh Allah. Nanti akan mula dia nampak ruginya aku tak belajar, ruginya aku tak mengaji, ruginya aku berdengki, ruginya aku berdendam, ruginya aku tak semayang, baru nampak. Sebab Allah dah buka dinding tadi tu, dah diangkat oleh Allah. Jangan buat main-main. Dunia ni bolehlah kita selamat. Nak balik akhirat, nak mati, esok lusa kita mati, macam mana kita? Kita bukannya kuat, betul? Kita tak kuat, kita lemah, kita dhaif, baru ada masalah melalak kita. Baru lelaki buat hal melalak lah kita. Kuat apa macam tu? Apa? Dah kuat sangat, asal melalak? Kalau kuat kenapa melalak? Kalau kuat kenapa melalak? Mana tak kuat. Baru Allah uji dengan masalah, dah melalak kita. Kalau kena himpit dalam kubur macam mana kita? Kalau kena sesah dengan malaikat dalam kubur macam mana? Baru Allah bagi masalah, kita dah melalak. Mana kuat kita? Sebab tu nafsu kita ni sombong. Berasa kuat, berasa hebat, padahal dia tak mampu nak menghadapi kesusahan. Sebab tu kita kata tak heran tak peduli aku dah heran aku kisah. Tapi padahal tak mampu. Itu nafsu jahat nafsu kita ni. Dia tak kuat tapi mengaku kuat. Allah uji masalah meledak. Mana kuat kita, lemah kita. Sebab tu Imam Ghazali pesan, kita kena ingat yang kita ni lemah, dan ingat azab Allah tu sangat dahsyat. Barulah kita rasa takut. Macam mana ni dalam kubur besok? Nabi kata antara azabnya besok, berselisih tulang rusuk kita, disebat oleh malaikat, terbenam dalam bumi tu 70 hasta, dicongkil balik dengan kukunya. Ini benda-benda kalau tak percaya kafir kita. Na'udzubillah min zalik. Jangan buat main-main. Ditanya oleh malaikat tak dapat kena sebat. Macam mana yang kata kita kuat, kata tak kisah, kata tak heran, kata tak peduli. Baru Allah uji dengan duit kurang, dah masalah dah kita. Allah uji dengan duit tak banyak pun dah susah. Mana kuat kita? Baru Allah uji dengan masalah-masalah macam tu, kita tak boleh nak hadap dah. Macam mana nak hadap azab kubur, azab akhirat tu, azab neraka tu lagi dahsyat. Sebab tu kita kena fikir akhirat ni. Jangan duduk seronok, fikir nak selesa, fikir nak bahagia rumah tangga je. Orang kafir pun bahagia. Orang kafir dia pun bahagia dengan anak bini dia. Jadi tak ada beza kalau setakat bahagia rumah tangga, tak ada beza dengan orang kafir tu, sama je. Dia orang kaya, dia orang bahagia, dia berseronok, boleh makan minum, boleh selesa, sama macam kita. Yang membezakan kita ibadah. Itu yang kita nak. Kalau setakat kita nakkan selesa, orang kafir pun selesa. Kalau nak kaya, orang kafir pun kaya, betul tak? Dah apa yang membezakan kita? Apa yang nak menguntungkan kita besok? Ketakwaan, ibadah. Ini yang kelebihan yang kita nak. Kalau setakat keselesaan, semua orang ada. Orang kafir tu jauh lebih kaya daripada kita tadi, jauh lebih hebat daripada kita tadi. Nak senang anak bini, orang kafir tu lagi dahsyat harta daripada kita tadi. Tapi keselesaan dia setakat ni saja, setakat dunia ni saja. Mulai mati besok, kalau dia tak masuk Islam contohnya, azab selama-lamanya. Kita pun macam tu lah. Kalau setakat kita fikirkan selesa dunia, kaya dunia, senang dunia, mewah dunia, takut susah, takut orang tak kenal, takut orang tak pandang. Setakat mana? Setakat kita hidup je, mati habislah cerita tu.
Besok kita mula ditanya tak dapat jawab. Tanya tentang Tuhan tak dapat jawab. Tanya tentang solat tak dapat jawab. Tanya tentang Nabi tak dapat jawab. Sebab kita memang tak pernah ambil tahu benda tu. Macam mana? Nak bangun balik, nak betulkan balik dah terlambat. Jadi belajarlah kita. Jangan leka. Jangan leka buat ibadat, terlupa dengan maksiat. Jangan. Itu antara tipu daya dia. Antara permainan nafsu dan syaitan mengajak kita berbuat ibadat sebanyak-banyaknya. Pantang dengar ibadat apa? Sedekah subuh, buat. Puasa Isnin Khamis, buat. Apa lagi? Tahajud, buat. Apa lagi? Macam-macam pantang dengar amal, buat. Terlupa maksiat. Terlupa dengki belum buang, hasad belum buang, sangka jahat belum buang. Inilah yang mencelakakan kita sebenarnya. Jadi hati-hatilah, waspada. Kerana kemaksiatan hati membinasakan amalan zahir. Kemaksiatan hati membinasakan amalan zahir. Buatlah amalan zahir banyak mana tu. Takkan jadi apa? Semuanya jadi debu. Allah takkan terima. Kenapa? Kerana hati kita ada penyakit. Dia ada hubung kait amalan zahir dan batin. Faham baik-baik. Jangan kita ingat kita dah banyak semayang, mengaji, banyak sedekah, banyak zakat, banyak wakaf sana sini, kita dah selamat. Siapa kata? Orang jahil dia yang kata macam tu. Orang tak faham ibadat dia yang kata macam tu. Orang kalau reti tentang ibadat, selagi tak selari zahir batin, kau tak akan selamat. Kau takkan selamat. Sebab itulah, jangan leka. Sebab tu suruh mengaji. Ambil tahu ni tempat yang kita nak pergi ni. Apa persiapan yang macam mana yang kena buat ni. Ilmu dan amal, ataupun amal yang berdasarkan ilmu, bukan asalkan buat. Cuba kita bayangkan, kita buat baik. Kalau lelaki dia buat baik pada anak bini, betul? Bagi nafkah, bagi kasih sayang, bagi duit, bagi rumah, bagi tangga, rumah tangga. Dah bagi rumah, bagi tangga, tak ada tangga nak naik je, nak rumah tangga bagi. Bagi apa lagi? Harta, bagi apa lagi? Duit ke LSP, bagi berkat bank. Bagi macam-macam, buat baik dah. Lepas tu buat baik dengan mak ayah pula. Tak cukup dengan anak bini, buat baik dengan mak ayah pula. Muliakan mak ayah, tolong mak ayah, bagi hadiah mak ayah. Tolong mak ayah, tolong jiran, tolong kawan, dengar orang panji pergi tolong, dengar anak yatim pergi bantu. Banyak tak amal? Banyak. Dalam hati ada penyakit. Semua sisi. Tak jadi apa, tuan-tuan. Tak jadi apa. Percayalah, tak jadi apa kebaikan yang kita buat. Sebab tu kita kena takut ni. Ni dalam hati kita ni. Kena risau. Hati aku ni bila nak bersih ni? Bila nak bersih hati aku ni? Amal baik macam-macam aku buat, tapi Nabi dah bagi tahu, ulama dah bagi tahu, selagi ada masalah penyakit hati ni, yang luar ni semua Allah tak kira. Habis. Penat tak kita? Penat tak? Penat. Rugi masa tak? Rugi harta tak? Rugi. Orang lain yang bijak, yang pandai, yang alim, dia buat semua, dia dapat faedah. Kita buat juga benda yang sama, tapi kita dapat azab pula. Mereka buat dapat bahagian, dapat kebajikan, dapat kesenangan. Kita buat benda sama, tapi dapat azab sebab kebodohan kita, sebab sombong kita, sikap tak nak ambil tahu. Mereka belajar, mereka tahu. Sebab tu mereka buat juga amalan zahir, dan mereka pastikan batin mereka pun menurut perintah Allah. Sebab dia ada ilmu, sebab dia faham. Kita tak nak ambil tahu. Kita lebih ambil tahu tentang urusan dunia kita. Sebab itulah rugi kalau kita tak nak belajar. Nanti kita menyesal, bukan orang lain. Kita, penyesalan tu kita yang akan hadap, bukan orang lain. Kubur kita yang nak kena jawab, bukan suami, bukan bini, masing-masing nak kena jawab. Kita bertanggungjawab atas amalan kita sendiri. Itu baru mukadimah tu, bila mula ni. Dah 1 jam lah ni. Wallahualam. Dah hilang muka surat, tengok. Berapa tadi?
iman. Dia boleh hilang pula. Fikir. Okey, ni cerita kikik. Awak nak bagi tahu benda ni penting. Imam Ghazali kata antara tipu daya setan, dia akan galakkan kita buat amal. Buat amal, kau buatlah amal. Buatlah. Dia lekakan kita daripada dosa ni. Sebab apa? Setan ni, iblis ni kan dia alim. Dia alim tak? Dia alim. Cuma Allah laknat dia sebab dia takabur je. Dia alim sangat. Makna dia tahu selok-belok tentang ibadat ni. Dia tahu. Sebab tu dia mudah nak tipu kita yang bodoh ni. Faham tak? Sebab dia tahu kau buat amal sebanyak mana pun, kalau hati kau kotor, Allah takkan terima. Sebab tu dia lekakan kita dengan amal macam-macam supaya kita terlupa daripada maksiat. Sebab dia tahu kau takkan ke mana. Cuma kita yang jahil tadi perasan, banyak dah amal aku buat. Banyak dah haji, umrah, tolong sana, tolong sini. Ini husnul khatimah ni. Ini besok timbang amal sengit dacing ni. Banyak pahala ni. Perasan. Iblis dia alim. Sebab tu orang pandai dia mudah nak tipu orang jahat. Betul tak? Macam itulah kita ni kalau jahil tentang ibadat memang kena tipu lah kita. Tak payah nak belagak lah kita. Memang kena tipu. Jadi belajar supaya kita tahu selok-belok dia permainan yang nak membinasakan kita. Tetapi oleh membaca kikir itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa dipeliharakan akan dia barang siapa kikir dirinya, maka mereka itu jua yang mendapat kemenangan. Mana siapa-siapa yang Allah Taala pelihara dia, siapa yang Allah bagi taufik pertolongan kepada dia, sehingga dia terselamat daripada penyakit bakhil ni, dia akan mendapat kemenangan dunia akhirat. Siapa yang Allah bagi bantuan, siapa yang Allah bagi taufik. Tahu taufik apa? Tahu taufik? Pertolongan daripada Allah kepada hamba melakukan ketaatan, itu taufik. Buat taat tinggal maksiat, itu taufik. Sama ada zahir batin. Itu pertolongan Allah, namanya taufik. Pertolongan Allah untuk kita mengamalkan. Hidayah petunjuk. Hidayah petunjuk. Makna ilmu. Macam pagi ni kita dah tahu, dah faham. Itu hidayah. Petunjuk. Cukup dengan kita tahu petunjuk. Tapi kita belum boleh mengamalkan lagi. Banyak benda yang kita dah tahu, banyak benda yang kita faham, kenapa kita tak amalkan? Taufik. Nampak tak? Jadi kita kena harap dua-dua ni daripada Allah. Hidayah pun nak, taufik pun nak. Hidayah pun nak, taufik pun nak. Petunjuk pun nak, pertolongan daripada Allah untuk mengamalkan pun kita nak juga. Itu taufik hidayah. Nak kena ada dua-dua tu. Sebab tak semua orang dapat taufik, dia diberi hidayah oleh Allah. Nak beramal tanpa taufik, Allah tak terima. Nak beramal tanpa ilmu, Allah tak terima amalan tanpa ilmu. Boleh je nak sembahyang puasa macam-macam tanpa ilmu, boleh buat, Allah tak terima sebab dah pasti akan melanggar syarat rukun. Betul tak? Ada ibadat ni ada syarat rukun, ada pantang larang. Kalau kita tak belajar, memang ada lah yang kita langgar. Betul tak? Ni jalan raya kan ada undang-undang. Kita tak nak belajar undang-undang jalan raya, mesti confirm lah kita akan ada langgar punya. Dalam keadaan kita tak sedar, mesti ada undang-undang jalan raya yang kita langgar. Sebab kita memang tak nak beritahu. Malah belajar undang-undang jalan raya ni, bawa aku bukan tak boleh bawa motor, boleh. Memang ada boleh. Tapi nanti kau akan melanggar undang-undang tadi, peraturan tadi tanpa kau sedar. Tanpa kau sedar kau langgar. Sama lah macam ibadah ni. Kalau kita tak nak beritahu, kita akan langgar tanpa kita sedar. Tiba-tiba dapat surat saman. Ni salah apa ni? Ada 10 kesalahan. Potong double line, langgar lampu merah, jalan sehala yang kau pergi menyongsang arus. Ya ke? Dah nak kata apa? Dah kena saman. Tak apalah saman. Ni dalam kubur besok. Dah tahu salah ini, dalam kubur baru tahu salah ini, salah tu, salah ni, salah tu. Nak reverse balik, nak U-turn balik, mana boleh. Sebab tu jangan kita leka. Jangan leka, jangan nak buat sombong sangat. Aku dah pandai dah. Ajar sibuk ni.
Ajak mengaji. Tahu tak? Hubung kau berku. Jangan ngajilah kita. Kalau nak selamat, ngaji. Kalau kalian nak Allah sambung keselesaan hidup kalian ni dengan keselesaan yang lebih dahsyat hari kiamat besok, ngaji lah. Kalau tak, sebahagia apa pun kalian di sini, sekaya apa pun kalian di sini, sebaik apa pun lelaki bini kalian, sini je lah. Besok na'udzubillah. Baik anak bini, lelaki bini bukan main baik, bukan main tak pernah bergaduh, tapi tak semayang. Apa nak buat? Baik anak bini semua, mesra, pemurah, penyayang, kasih sayang, tak pernah bertengkar, tak pernah bergaduh, tak solat, tak tutup aurat, tak kenal Tuhan. Sini je lah kau dapat benda. Lepas hari kiamat besok dua-dua ni Allah humban dalam neraka. Apa faedah kita? Nampak tak? Jangan kita mementingkan kebahagiaan dekat sini saja. Kita nak Allah gantikan kebahagiaan di sini dengan kebahagiaan yang lebih dahsyat di hari kiamat besok dalam syurga. Kita kena fikir benda ni. Siapa tak nak bahagia? Bohong tak nak bahagia. Siapa tak nak senang? Bohong, semua orang nak senang. Tapi jangan kita fikir kesenangan yang sementara ni dengan sebab leka dengan kebahagiaan, kesenangan yang sekejap ni, terlepas kesenangan, kebahagiaan yang hakiki di hari kiamat besok. Alangkah celakanya kita. Besok kita kena bakar, na'udzubillah, kena bakar dalam neraka. Tengok penduduk syurga tu punya aman, damai, punya seronok, punya bahagianya dengan nikmat yang Allah bagi mereka dalam syurga. Sedangkan kita duduk dalam azab Allah, na'udzubillah. Nak kata apa? Nak keluar dah tak boleh. Jadi ingatlah kita, sebelum penyesal yang tak sudah tu, baik menyesal sekarang. Yang tak mengaji, mula mengaji. Yang tak ada jadual pengajian, buat dah jadual. Jangan tangguh-tangguh dah. Azam dah. Yang belum mengaji, azam aku nak belajar. Mulai saat ini, hari ni aku nak mula belajar. Aku nak mula ikut kelas. Aku nak mengaji. Makna bila ada benda tu, makna kita dah selangkah dah. Dah selangkah dah. Masuk dalam golongan orang yang nak usaha perbaiki diri. InsyaAllah Allah akan selamatkan kita. Jangan tak ada langsung. Sebab tu tak peduli. Siapa pun mari belajar, mari mengaji. Jadi Allah Ta'ala kata barang siapa yang Allah pelihara akan dia daripada kikir ni, maka orang ni akan mendapat kemenangan. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir mereka itu dengan barang yang memberiakan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada limpah kurnianya Allah, ia kebaikan bagi mereka itu. Jangan Allah Ta'ala kata, bahkan ia kejahatan bagi mereka itu. Maksudnya apa? Allah Ta'ala kata, jangan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang bakhil, jangan kamu menyangka perbuatan bakhil kamu itu menguntungkan diri kamu. Jangan. Tak nak sedekah, tak nak tolong orang, tak nak apa benda contohnya, tak nak menunaikan kewajipan lah. Bakhil-bakhil ni makna tak nak menunaikan kewajipan. Itu nama bakhil. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kita ni, kita semua ni Allah ingatkan, jangan menyangka oleh mereka yang kikir. Kita ni, jangan kita sangka perbuatan bakhil, kikir, tangkai jering, kedekut, tak hidung masin tu adalah menguntungkan kita. Jangan. Allah Ta'ala kata jangan kau sangka macam tu. Kau salah sangka sebenarnya. Kalau kau menyangka perbuatan bakhil tu menguntungkan kau salah sangka. Kau tersilap, silap besar. Kenapa? Bahkan ia, kata Allah, kejahatan bagi mereka itu. Makna sifat bakhil ni yang akan mencelakakan kau esok. Jadi jangan kau ingat, bila kau bakhil atas dunia ni, menguntungkan. Dia akan mencelakakan besok di hari kiamat. Sebab tu tadi kita kata celaka-celaka ni semua bangsa akhirat, bukan sini. Sini kita tengok orang bakhil tu seronok aje dengan kemewahan dia. Betul? Tak nampak pun kecelakaan dia. Tunggu lah besok. Sebab dia cerita celaka-celaka lepas mati ni, celaka hari kiamat ni. Bukan celaka atas dunia. Tapi silap-silap atas dunia pun dapat celaka dah ni orang bakhil.
Jangan menyangka mereka itu orang yang bakhil tadi akan bahagia kikir mereka itu kebaikan bagi mereka. Jangan kau ingat sifat bakhil kau tu akan memberi kebaikan pada kau. Bahkan kikir itu kejahatan bagi mereka itu. Selagi akan dijadikan, ini celaka dia. Ini celaka dia ni. Orang bakhil tadi, selagi akan dijadikan harta yang kikir mereka itu dengan harta kalung daripada api neraka pada leher mereka itu pada hari kiamat. Allah akan jadikan harta kekayaan yang dibakhilkan tadi, Allah akan tukar dengan api neraka. Allah akan lilitkan dekat batang leher dia. Allah akan lilitkan rantai daripada api neraka, daripada harta-harta yang dia bakhilkan tu, wang ringgit yang Allah bagi dia yang dibakhil tu, Allah akan tukarkan kepada rantai-rantai api neraka, akan dililitkan di batang leher. Macam mana pedih azabnya agak-agak. Api tuan-tuan ni. Api lilit dekat leher. Cuba bayangkan diri kita ni, mampu ke? Tu cerik panas tu, tepik kat pipi kita ni. Ataupun pipi cerik panas tu cium. Tengok bibir kita pindah dah kat cerik tu. Cerik panas tu, cium tengok, pindah tak bibir kita kat situ. Itu bukan api, panas je. Pun melekat dah, pindah dah. Kita punya kulit, kita punya daging pindah dah kat besi tu. Itu bukan api, itu panas baru. Agak-agak kalau api yang macam mana? Sebab tu kita orang bangsa kita ni kena ingat azab Allah banyak-banyak. Baru ada rasa takut sikit. Kalau jenis tak ingat dosa, tak ingat azab ni, kita relax. Cuba ingat azab Tuhan. Cuba tengok ni jenis-jenis bahaya atas dunia ni. Itu hikmah Allah jadikan benda-benda bahaya, benda-benda celaka, benda-benda azab atas dunia ni, benda-benda sakit ni, supaya kita fikir kalau dah dunia macam ni pun macam ni, kalau yang dunia pun dah macam ni, hari kiamat macam mana? Lagi dahsyat. Kalau yang ni pun aku tak sanggup, takkan hari kiamat aku sanggup pula. Takkan susah dekat dunia macam ni aku tak sanggup, di hari kiamat besok yang Allah Ta'ala janjikan azabun syadid, azab yang sangat pedih, azab yang sangat bisa pedihnya tu, kita sanggup pula. Berakal ke tak berakal kita? Waras ke tak waras? Kalau orang waras, dia akan fikir mana? Kalau yang macam ni pun aku tak tahan, yang kat sana lagilah dahsyat aku tak tahan. Selalu pergi tepi laut tak? Selalu pergi laut? Ada tak pernah jumpa laut ni? Duduk mana ni tak pernah jumpa laut ni? Dalam TV? Dalam TV tak pernah tengok laut dalam TV? Orang asli pun tengok laut dah. Kita pernah laut. Tengok laut seluas-luas. Luas lagi neraka. Luas lagi neraka. Duduk tepi laut tu tengok. Bayangkan tu semua api. Luas lagi neraka Allah. Macam mana kita kalau nak umbatkan? Fikir, jangan pergi melompat di tepi laut. Fikir sikit sebelum terjun, kuat lentang, kuat apa benda tu. Tengok luas ni lautan tu, luas lagi neraka Allah. Yang dia punya api kepanasan dia 60-70 kali ganda daripada api yang terpanas di dunia ni. Apa api yang paling panas kat dunia? Api apa kita cakap? Lava, ambil lah lava gunung, api lava gunung gunung berapi, 70 kali ganda daripada tu lagi. Dahsyatnya, panasnya azab neraka Allah tu. Macam mana nak dituangkan dalam mulut kita ni besok? Na'udzubillah. Minuman api neraka, minuman ahli dalam neraka, ahli neraka, minuman itu air tembaga panas.
air tembaga panas, air besi panas, itu minuman dia. Haus dalam neraka tu, haus, lapar, tapi makanan dia azab, minuman dia azab. Tak seperti penduduk syurga tu. Makan minum dia nikmat, kesenangan, kesedapan. Neraka tu besok azab, minumnya azab. Air panas tu pun kalau togok habis hancur dulu dah. Tak payah asid, ambil asid. Ambil asid tu. Minum. Tinggal apa? Habis lokok, habis semua. Itu asid, bukan api. Ini minum air api. Itu balasan Allah Ta'ala pada kita yang derhaka kepada Allah. Kita tak kuat. Jadi jangan buat kerah kepala. Jangan buat kerah kepala. Jangan ikutkan nafsu kita. Nafsu memang tadi saya dah beritahu, dia sombong. Ada aku kisah, ada aku heran, ada aku peduli. Dia macam tu. Padahal dia pun tak sanggup. Tapi sombong, orang sombong ni kan tak nak mengaku, betul? Nafsu ni dia sombong, dia tak nak mengaku dia lemah. Dia kata ada aku heran, padahal heran sangat. Padahal tak sanggup. Tapi sombong dia kata ada aku heran, ada aku peduli. Cakap je. Itu nafsu kita. Kalau kita ikut nafsu kita, habislah kita. Ni besok yang bakhil, yang kikir, Allah Ta'ala bagi harta. Tapi bakhil kikir, Allah akan gantikan harta kekayaan dia besok daripada rantai api neraka dan dililitkan di leher. Tak kira lah laki perempuan. Ingat Allah Ta'ala bagi harta tu untuk kalian nikmati seorang. Ada tanggungjawab kalian yang Allah bagi. Allah nak muliakan sebenarnya kalian dengan harta tu. Hamba Allah ni ada kala dia mulia dengan sebab ibadat badaniyah dia. Ibadat yang dilakukan oleh tubuh badan. Dia jadi mulia. Dan ada kalanya hamba Allah ni dia jadi mulia sebab ibadah maliyah dia. Harta dia. Jadi orang yang ada harta rebut dua-dua ni. Orang yang ada harta rebut dua-dua ni. Dapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan ibadah yang bangsa tubuh badan. Semayang, puasa, mengaji, tutup aurat, taat suami, yang suami cari nafkah, bagi nafkah, semua itulah, taat mak ayah, puasa, zakat, haji, umrah tu. Dan gunakan harta tadi ke jalan agama. Gunakan harta tadi untuk dekat dengan Allah, bantu agama gitu. Barulah dua kemuliaan dia dapat. Untung orang miskin satu je pun kalau dia beramal, orang miskin. Kalau tak beramal, dua celaka orang miskin. Dahlah celaka satu, tak ada harta. Celaka kedua, dilaknat, dibenci oleh Allah dengan sebab tidak taat kepada Allah. Dua celaka ni. Dahlah kaya pun tidak, dahlah hidup atas dunia susah, tak nak taat pula kepada Allah. Dua kali bala ni. Jadi orang yang ada harta kekayaan, rebutlah dua kemuliaan. Satu, kemuliaan dengan sebab ibadat tubuh badan, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Yang kedua, dengan sebab jadi orang macam sahabat ni, macam sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala, Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tengok, dia tak bakhil membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai habis harta dia. Daripada jutawan sampai habis harta ni, dia tak bakhil. Sebab dia tahu Allah akan ganti dengan yang terlebih baik di hari kiamat. Itu. Ini kaya kita bolot seorang. Kita biarkan orang fakir miskin, kita biarkan orang susah, tak nak bantu. Tak nak bantu agama. Dia kalau orang kaya bijak tu macam sahabat. Bantu sahabat, bantu Rasul dalam dakwah. Sebab dia tahu dia tahu Allah akan balas dengan kebaikan yang lebih baik daripada itu lagi, berlipat kali ganda. Dan bersabda Rasulullah, jadi orang yang kaya, yang bakhil, yang ada harta, kita ni ada harta, kalau kita bakhil, ingat azab Allah ni. Nabi tak dusta. Mustahil Nabi berdusta. Mustahil Allah berdusta. Mustahil Allah berdusta, mustahil Nabi berdusta. Itu tadi atas tu. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Ni satu lagi tadi sabda Nabi SAW. Iyyakum wa syuha fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi.
Jauhkan oleh kamu dan akan diri kamu daripada kikir, bakhil, kedekut, dan akan kikir daripada kamu. Makna saling berjauhan, makna jangan saling berdekat, makna saling menjauhkan. Daripada bakhil, kita kena lari daripada kikir, larikan diri daripada penyakit kikir. Kerana bahawasanya binasa umat yang ada ia dahulu daripada kamu dengan sebab kikir. Ada umat-umat sebelum Nabi, daripada umat Nabi Muhammad SAW, Allah binasakan mereka, Allah laknat mereka dengan sebab perbuatan kikir mereka. Siapa? Qarun, Fir'aun, Qarun. Allah binasakan dengan sebab bakhil mereka itu. Allah balakan dia, Allah celakakan dia, Allah azab dia. Dan bersabda ia Nabi SAW, salatun muhlikatun syuhun muta'un wahwan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsih. Bermula 3 perkara sebab bagi binasa. Yang pertama, kikir yang diturut. Penyakit bakhil ni dia akan datang sebab dia daripada ajakan syaitan dan nafsu. Penyakit bakhil ni memang datang sesiapa pun. Cuma kita tu nak kena lawan, maksudnya jangan turutkan. Bila kita turutkan, jadilah kita bakhil. Faham tak? Bukan maksud tak ada penyakit bakhil ni, tak ada bisikan tu. Bukan. Kita manusia, pasti ada bisikan tu daripada nafsu, daripada syaitan, mengajak kita supaya menahan diri kita daripada menggunakan harta kita kepada perkara yang mendatangkan kebaikan. Tetapi ada pun dalam hal pembaziran, dalam hal seronok, dia tak bakhil. Dalam bab seronok-seronok, tujuan nafsu, dia tak ada bakhil. Betul tak? Tengok tu, makan semeja 300-400, lama lagi bayar. Makan ni besar. Bukan siapa makan banyak viral tadi dekat dengan Tuhan. Mana ada? Siapa makan mahal-mahal sepinggan 300 husnul khatimah? Ada? Tak ada. Tapi kita bayar sama sebab nafsu. Tapi dalam bab agama, dalam bab ilmu, RM5 berfikir. Ni kitab penawar bagi hati ni, harga dia RM15. Tadi ustaz ni kata join kelas, lepas tu nanti kena beli kitab. Kitab harga mak datuk mahal, ya Allah, mencecah RM15. Habislah duit dalam akaun aku. Astaghfirullahalazim. Berkira bukan main nak masuk syurga. Nak masuk syurga bukan main berkira. Bukankah mengaji ni besok, bila tahu, bila pandai, bila belajar, bila bersih hati, Allah masukkan kita dalam syurga? Bukankah ini hidayah? Bukankah dalam ni ada petunjuk Allah? Kenapa yang kita nak berkira sangat? Inilah penyakit kita tu tadi. Cintakan dua. Kalau dalam bab dunia ni, kau cakap je apa? Baju iya. Ada orang kata, mahalnya kopiah sampai RM30 kopiah. Mahalnya. Kasut kau pakai sampai 600 harga. Kau pijak-pijak je. Ni kau nak letak atas kepala, kau fikir bukan main lagi. Punya berkiranya kita tentang ibadah. Perasan ke perasan? Telekung. Mahal telekung sampai RM40. Dah baju kau yang berlabuci tu berapa ringgit? Silap jadi dosa pula dah tu. Kau pakai macam tu, tunjuk kat orang lelaki, jadi dosa, jadi fitnah. Nampak tak? Ini beli telekung nak semayang, berkira. Inilah penyakit kita. Perasan ke perasan? Minta maaf lah cakap macam tak, nanti tak sedar. Iya. Kita ni dalam bab tu mikir bukan main lagi. Dalam bab ibadah, ya Allah, tangkai jering bukan. Betul. Kitab bukan main lagi, berkira. Surat khabar sekarang ada di surat khabar tak? Tak ada dah Tapi ada lagi lah. Ni kita dulu hari-hari beli surat khabar.
Satu naskah berapa ringgit? Letaklah RM2 lah. Sebulan berapa? RM60. Cerita dalam tu entah apa-apa cerita, betul? Ada yang fitnah, ada yang cerita buat-buat, ada yang macam-macam dalam tu. Tak menolong ibadat langsung pun, surat khabar tu. Tapi sanggup belanja tiap bulan RM30-60. Lah jadi apa? Jadi tempat buku barang, buku belacan gabung dia. Ni kitab ni asbab dia, daripada tak pandai semayang jadi pandai semayang, daripada tak kenal Tuhan, daripada tak tahu halal haram jadi tahu halal haram, daripada jauh dengan Allah jadi dekat dengan Allah. Berkira. Oi. Berkira bukan main. Tapi nak syurga. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, kurniakanlah syurga, kebaikan dunia akhirat. Kau bakhil bukan main, nak masuk syurga bukan main. Berkira nak mengaji. Ingat sikit. Janganlah berkira dalam bab yang jadi tahi jadi tu, makan jadi tahi pun sanggup bayar 2-3 ribu, 500-600 makan relax aja kita jadi tahi. Tapi dalam bab ilmu amal mikir bukan main lagi. Hantar anak-anak belajar agama, mikir yuran, ustaz minta RM20, RM30 seorang, bukan main berkira lagi kau. Kalau dalam bab-bab ilmu dunia ni, tuition bahasa orang putih, tuition bahasa Portugis, tuition bahasa Cina, kau bayar RM5-7-80 satu jam pun kau tak peduli. Bukan main lagi. Sebab apa? Kau nampak dia punya dunia. Tak apa ini, sekarang ni tak apa, labu dulu. Besok anak ni besok dah pandai ni besok, gaji tentu mahal ni. Dia sekarang ni biar dia pandai orang putih, pandai kira tak apalah, 100 sejam pun apa ada hal. Besok dia dah kaya, gaji 200 ribu. Yang ajar kita Quran tu, yang ajar anak-anak kita kenal Tuhan, kenal agama tu. RM5 yuran kau berkira. Astagfirullah. Ini penyakit kita. Sungguh dalam bab akhirat kita rasa bukan main, merugikan lagi. Dalam bab benda dunia, tak ada masalah. Ini penyakit kita. Penyakit hati kita. Dalam bab agama je ikhlas. Dalam bab agama ikhlas. Ustaz, kan ikhlas Ustaz? Ustazah. Kalau jadi ustazah mengajar tu, kat taman-taman tu, ustazah tu, ustaz-ustaz mengajar tu, ustaz kan dia ikhlas mengajar budak-budak agama ni. Mana boleh letak yuran macam ni RM20 sebulan? Mahal Ustaz, ikhlas ni Allah tak terima. Mangkuk ayun tu. Bukan main berkira. Ya, ini kenyataan. Lah kita yang buat tu silap. Tak ada Alhamdulillah. Jangan macam tu, jangan. Akhirat ni, ilmu akhirat ni tak boleh nak dinilaikan harga dia. Jadi jangan berkira sangat. Harus hukumnya ustaz tu letakkan yuran tu, harus, tak berdosa pun. Harus letak. Nak masuk kelas pengajian RM50 sebulan, tak ada masalah. Harus, bukan haram, faham? Bakhil bukan main lagi. Dalam bab seronok tak peduli pun. Laju je duit keluar ni. Dalam bab ibadat bukan main, menggigil, demam, koma je silap. Astagfirullah. Lagi sikit. Besok saya tak datang, jamin. Ni kikir yang diturun, maknanya jangan ikutkan. Lawan maksud. Bila dibisik supaya bakir tu jangan lawan kan. Nanti dia akan ajar cara macam mana nak buang penyakit ni. Ada dekat belakang. Penyakit ni semua ada penyakit ni. Cuma berubat dengan tidak. Jangan kata saya tak ada penyakit bakir. Ada. Yang kedua, keinginan yang diikut, mana nafsu yang diturutkan. Jangan turut nafsu. Nafsu tak nak mengaji, nafsu tak nak semayang, nafsu tak nak ini macam-macam. Nafsu ni diri kita lah. Nafsu kita ni tabiat dia suka bersenang, suka berseronok tanpa memikirkan akibat. Tak peduli akibat dia baik ke, akibat tak baik, tak peduli. Asalkan
Tu nafsu. Tak peduli lah. Sama ada seronok tu tadi kebetulan dengan hukum hakam Allah, ataupun seronok tu tadi benda haram. Tak peduli. Dia cerita seronok saja. Itu nafsu. Seronok. Benda tu seronok dan kebetulan benda tu memang bertepatan dengan hukum hakam Allah. Tak apa lah. Okey lah. Benda tu seronok tapi haram pun dia tak peduli. Naknya seronok. Dia punya akibat dia tak peduli. Akibat dia celaka tak celaka dia tak peduli. Asalkan seronok. Macam kita atas dunia ni lah. Nak hidup seronok. Akibat tak peduli. Seronok hidup dengan anak bini kita, berseronok, bermewah, berselesa, berhibur, seronok lah. Akibat akibat. Balasan besok macam mana? Tak peduli. Tu nafsu. Seronok tak mengaji, seronok tak semayang, seronok tak ikut syariat. Seronok lah. Tak ikut syariat memang seronok. Betul tak? Ni cerita nafsu, jujur je lah. Betul tak? Ni orang perempuan ni yang bertudung-tudung ni, kalau boleh keluar ni nak buka semua ni. Panas. Nafsu. Nafsu, ni cerita nafsu. Nafsu tak suka ni bertutup-tutup ni, membohong. Nafsu memang tak suka taat kepada Allah. Ni cerita nafsu. Memang dia nak seronok je. Mengaji. Tak mengaji seronok tak? Jujur. Tak mengaji seronok ke tidak? Seronok. Mengaji kan kena macam ni, sakit hati dengar. Kalau tak mengaji kan relax. Tak ada yang kata apa. Okey je. Ini masuk kelas, dah lah masuk kelas, dah lah aku penat-penat datang jauh, sampai dalam kelas kena kata macam ni pula. Nafsu. Dia tak suka, nafsu dia tak suka. Tak ngaji seronok, tak semayang seronok, tak payah ada halal haram ni. Seronok. Hidup tanpa batasan kan seronok. Betul tak? Tanpa batasan hidup ni seronok je tak? Seronok lah. Takkan tu pun tak tahu. Hidup tanpa batasan. Kau nak berkawan siapa kau kawan lah. Kau nak cakap apa kau cakap lah. Kau nak pakai apa kau pakai lah. Kau nak makan apa kau makan lah. Kau nak pergi mana kau pergilah. Tak payah ada batasan. Seronok tak? Tapi akibat dia besok macam mana? Fikir akibat tu. Orang kafir dia macam tu. Orang tak beriman dia macam tu. Dia nak seronok. Akibat dia tak peduli. Jadi kalau kita orang beriman, orang Islam, nak seronok saja tanpa mikir akibat, 2 kali 5 lah gitu. 2 kali 5 lah. 2 kali 5 lah dengan tu acong, apeng, linggam tu sama semua kan. Cuma beza kita Melayu je. Tapi terbiat sama terbiat. Nak seronok, tak peduli, tak payah semayang, tak payah nak ikut hukum Tuhan ni, nak pakai-pakai longgar-longgar ni. Benda lah ni, kuno. Pakai macam ni baru kena 2024 pakai macam ni. Seronok seronok. Tunggu besok. Akibat dia, kau akan jumpa tak seronok selama-lamanya. Kau akan jumpa tak seronok selama-lamanya. Sebab tu jangan turutkan tu. Sebab kalau turutkan nafsu memang seronok. Jadi jangan diturutkan. Perkenan nombor 3. Dan yang ketiga, perkenan oleh seorang akan dirinya. Apa maksud perkenan seorang akan dirinya? Dah habis dah. Tutup kitab. Wallahualam. Perkenan akan diri ni apa maksud? Kita redha dengan diri kita. Setuju dengan diri kita yang sebenarnya jauh lagi dengan Allah. Puas hati dengan diri kita yang penuh dengan penyakit ni. Itu maksud redha dengan diri sendiri. Ini masalah ni. Puas hati dengan diri kita. Sebab tu kita tak ada berasa berdosa, tak ada berasa tak ada amal. Sebab kita puas hati dah. Padahal jauh lagi kita dengan Allah. Padahal semayang kita tak sempurna lagi, tapi kita puas hati dengan diri kita yang macam ni. Jangan puas hati diri kita yang dah belajar macam-macam tapi tak beramal lagi. Tapi puas hati. Sepatutnya tak puas Aku ni dah tahu macam-macam halal haram tapi aku tak buat. Aku tak puas hati dengan diri aku yang macam ni. Sampai bila aku nak macam ni? Patutnya begitu. Tapi kita puas hati mengaji macam-macam tapi tak beramal. Puas hati.
Hati banyak dosa, banyak penyakit. Hasad, dengki, ujub, riak, takabur, dengki, dendam, sangka jahat. Puas hati. Puas hati. Ini masalah ni, penyakit hati ni, puas hati. Jangan redha dengan diri sendiri. Kena sentiasa tak redha. Aku tak redha dengan diri aku yang macam ni. Aku tak redha dengan diri aku yang sembahyang tak khusyuk. Aku tak redha dengan diri aku yang malas mengaji. Aku tak redha dengan diri aku yang yang tahu macam-macam tapi tak beramal. Aku tak redha dengan diri aku, kalau isteri, aku tak redha dengan diri aku ni walaupun dah bertutup likup, dah tutup aurat, dah mengaji, tapi aku selalu derhaka pada suami aku. Aku tak redha dengan diri aku yang macam ni. Kalau yang suami pula, aku tak redha dengan diri aku walaupun aku dah bagi nafkah yang bangsa zahir, rumah, pakaian, makanan, tapi aku tak didik lagi anak bini aku dengan agama. Aku tak redha dengan diri aku yang macam ni. Macam tu barulah kita akan ada keinginan nak perbaiki. Kalau dah, bila kita redha, kita akan macam ni je lah. Nak baiki apa lagi? Elok dah. Nampak tak? Ini merugikan kita, padahal kita masih jauh. Sebab tu jangan redha dengan diri sendiri. Jangan. Tak redha. Aku tak redha dengan diri aku yang macam ni. Aku tak redha dengan amalan aku yang bercampur-campur ni. Yang taat pun aku buat, yang maksiat pun aku buat. Aku tak redha diri aku macam ni. Aku nak usaha perbaiki. Macam tu baguslah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Cukuplah sekadar itu. Dah nak balik, nak masak, nak apa benda semua, pergi pasau, lelaki nak ajak berjalan, bini nak ajak berjalan, macam-macam. Kalau kita nak naik highway kan, Nak naik highway mana? kalau kita lah Aikro. tak kira lah mana. Apa tu? Kita sebelah rem. Ajak Uber lah. Dia ajak race. Apa tu? Race lah? Race lah. Apa hukum itu kan? Hukumnya harus. Boleh? Boleh. Jangan mudarat lah. Dan tidak membahayakan orang. Kalau jatuh mudarat, hukumnya haram. Kalau memudaratkan diri ataupun memudaratkan orang, jadi haram. Janganlah doya seseluruh sudah. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina ma yaqutul unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Sama-sama. Minta maaf ya. Jangan berasa hati pula. Tak, sebab dalam TV tak ada macam tu. Dalam TV tak ada macam tu. La haula wala quwwata. InsyaAllah, insyaAllah. Mudah-mudahan. Allah, pakcik. Mana pakcik lepas ni? Mana lepas ni? Mancing. Pakcik pun mancing Asyik pakcik mancing tak ajak. Munawarah tu bila kan? Munawarah mana ni? Mana ni? Mana ni Munawarah? InsyaAllah. Terima kasih. Bismillah. Abang duduk mana bang? Cing. Kawan Dah. Abang first time datang sini? Ke Ustaz Amir punya kelas pernah ikut? Saya dengan Ustaz Nizam dekat Aroda. Oh, Ustaz Nizam. Ustaz Nizam oh? Ustaz Nizam. Sama-sama? Kelada kanser. Oh, saya dekat rumah ngaji Melaka dia. Bukit Beruang. Ada yang baru. Tu untuk yang baru atau yang baru? Yang baru. Yang lama tu dah penuh. Minggu lepas tak datang. Tak apa je. Saya ni ada ni. Ada tetamu. Tak apa, memuliakan tetamu. Tetamu bukan hari-hari datang. Yalah, betul.
Sama bawa rahmat cik. Sama-sama pakcik. Saya boleh beri ya. Amin ya Allah, pakcik doakan saya cik. Sama kita. Pakcik jangan lupa doakan saya. Okey bang, jumpa lagi bang. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama kasih bang. Doa saya bang. Jaga-jaga kawan abang dekat ni. Tak, baru dia tu. Ah, Dia juga kaji kat Cing. cik. Bang, masih? Kena ke partai lah, aku datang. Ustaz Nizam dia kat sini. Sarapan apa? Sini tak ada sarapan Abang Jas. Sini sarapan. Tak ada. Ini tak ada sarapan. Sini tak ada sarapan. Diorang sini semua dah sarapan. Sama-sama makcik. Sama-sama banyak makcik. Kak masih. Oh ya ke? Yang muda pun makcik kak, tak apalah. Alhamdulillah. Moh kita balik dah. Habis kelas dah. Ni tak boleh nak ni kan kena restriction lagi. Kena violation nanti korang. Sama-sama jumpa lagi kat Doa saya insya-Allah. Insya-Allah. Apa tu? Dah. Jazakallah. Itulah tu alhamdulillah. Ustazah dah lama tak ada, selalu tak ada dah dia. Oh, sibuk dia sekarang Terima kasih semuanya. Masih kan? Kirim salam insya-Allah. Suruh dia datang, tak datang. Dia kena ada hal. Tu pun anak dia tu besok lusa balik. Saya?